أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد, kita sambung kembali bacaan kitab Idaman Hati, Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Kunci ke-13, yakni berbelanja kepada keluarga pada hari Ashura. Kita dah baca tadi. Maka lazimi pada setiap Ashura, yakni 10 Muharram, untuk kita melaksanakan sunnah ini, karena disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Sesiapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya dan isterinya pada hari Ashura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya pada sepanjang tahun tersebut. Dan ini adalah amalannya para ulama, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditinggalkan perkara ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamal dalam Syarah Manhaj, dalam hasyiah beliau, kata beliau, yustahabbu fihi ay Ashura, disunatkan pada hari Ashura, at-tawsi'atu 'ala al-iyali wal aqarib, yakni meluaskan rezeki kepada keluarga dan juga kepada kaum kerabat. Wa tasadduqu 'ala al-fuqara'i wal masakin min ghairi takallufin, dan bersedekah kepada fuqara' dan masakin tanpa berlebih-lebihan, maksudnya tidak sampai menyusahkan dirinya. Fa in lam yajid syai'an, kalau tidak ada apa-apa, duit tak ada, tak boleh nak mampu nak belanja dan seumpamanya dengan material, falyuwassi' quluqah, maka bagi akhlaknya mulia, dia luaskan orang dengan akhlaknya yang mulia, buat baik dekat orang. Hari Ashura tak mampu nak keluarkan dalam bentuk kewangan, pergi buat baik dengan keluarga kita, pergi melawat mereka, ziarah mereka dan seumpamanya. Itu termasuk dalam perkara yang akan memudahkan rezeki kita. Dalam Hawashi Al-Madaniyah bagi Manhajil Qawim, ini karangan Al-Imam Al-Qurdi rahimahullah, kata beliau, wa yusannu at-tawsi'atu 'ala al-'iyal fi yaumi Ashura, disunatkan meluaskan rezeki pada keluarga pada hari Ashura. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya pada sepanjang tahun tersebut, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang telah kita bacakan pada permulaan perbicaraan tadi. Pertama, saya ucap terima kasih kepada Ustaz Wan Azran belanja Coffee Bean. Tahu kita kenal kopi dia. Dia main belanja, main tak kopi kat kita. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah murahkan rezeki beliau, amin. Amin rabbal alamin. Kunci ke-14. Kunci ke-14, melazimi bacaan surah Waqiah setiap malam. Ini jangan ditinggalkan. Lazimilah al-Waqiah, wahai teman, setiap malam janganlah ditinggalkan. Jika amalan ini tak kau tinggalkan, bagimu pahala tidak kefakhiran. Yang pertama, dapat pahala. Nabi sebut dalam hadis, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi bacaan tadi dah dapat pahala, kemudian kamu tidak akan mendapatkan kefakhiran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya hadis ni dhaif, tapi diriwayatkan oleh para ulama, antaranya al-Imam Ibn Sunni dalam Amalil Yawm wal Lailah, al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, meriwayatkan tentang sebahagian orang di kalangan para sahabat mencela Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena dia tidak meninggalkan ataupun memberikan sedikit pun daripada harta warisan beliau kepada anak-anaknya. Maka kata beliau, kenapa saya nak bimbang?
Sedang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada saya suatu perbendaharaan yang besar, iaitu dibacakan surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka keluarga saya tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Ini keyakinan beliau yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebut, man qara'a surat Al-Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Sesiapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena dengan kefakiran selama-lamanya. Amalkan. Tak payah mana surah Waqiah. Kumpul dengan ahli keluarga kita, duduk dengan mereka sebelum tidur, baca surah Waqiah ramai-ramai. Moga-moga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia sahaja dengan diluaskan rezeki, tetapi juga diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sa'altu ba'da masyayikhina amma ya'taduhu awliya'una min qira'ati suratil Waqi'ah fi ayyamil usrah. Kata beliau, aku bertanya kepada sebahagian para guru tentang para awliya yang mengamalkan dan kebiasaan mereka membaca surah Waqiah pada ketika mana hari-hari yang berlaku kesusahan, maja'ah. Ini macam berlaku sekarang di Selangor dan seumpamanya. Saya kalau kata ada di kalangan saudara-saudara kita di sana yang mendengar perbicaraan kita pada malam ini, lazimi surah Waqiah, baca ramai-ramai, sambil-sambil dalam keadaan kita kemah rumah dan seumpamanya. Jadi ada masa kita akan tidur juga waktu malam, jadi baca Waqiah sebelum tidur. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan. Maka kata Imam Ghazali, ditanya kepada para guru, para awliya Allah, kalau ada kesusahan macam tu, maka mereka baca surah Waqiah. Alaysa al-muradu bihi an yadfa'a Allahu bihi shiddah anhum wa yuwassi' alaihim fid dunya. Ya, ini soalan Imam Ghazali. Bukankah bila mana mereka meminta begitu, bermaksud mereka minta untuk dihalang kesusahan dan diluaskan dunia kepada mereka? Maksudnya di sini soalan dia, takkan wali-wali nak dunia? Apa? Fa kaifa yasihhu iradatu mata'id dunya bi'amalil akhirah? Bagaimana boleh untuk nak dunia dengan melakukan amal akhirat? Maka fa ajaba bi anna muradahum, kata guru, yakni guru menjawab kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali juga guru besar. Ini ditanya kepada gurunya. Kata gurunya, bi anna muradahum, hakikatnya niat para wali dalam membaca ketika mana yaum al-usrah, an yarzuqahum qana'atan. Tengok, agar direzekikan mereka qana'ah. Ini kenapa dibaca Waqiah ketika hari kesusahan? Ini adat para wali, karena untuk direzekikan qana'ah, bagi rasa tenang, cukup dengan apa yang ada. Itu satu. Au qutan yakunu lahum uddah ala ibadatihi, ataupun mendapatkan sedikit daripada makanan untuk membantu mereka melakukan ibadah. Itu yang kedua. Wa quwwatan ala darsil ulum atau durusil ulum, ataupun diberikan kekuatan untuk mereka mempelajari ilmu. Hadza min iradatil khair la dunya. Dan ini semua adalah tujuan kebaikan, bukan dunia semata-mata. Jadi mereka minta kepada Allah diluaskan untuk apa? Untuk perkara-perkara tadi, untuk belajar, untuk mengaji, agar mereka jadi orang yang cukup dengan apa yang ada, agar mereka rasa cukup makanan tadi untuk mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'atu hadhihi surah 'inda shiddati fi amri rizqi waradat bihi al-akhbaru ma'thurah 'an as-salaf hatta utiba ibn Mas'ud fi amri waladihi idza lam yatruk lahum dinaran faqala qallaftu lahum suratan Waqiah. Ini pernah dicela Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu Zunnurain, pernah mencela ataupun pernah menegur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak tinggalkan sedikit pun dinar kepada anak kamu? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khallaftu lahum suratal Waqiah. Saya nak bimbang apa? Saya dah tinggalkan mereka surah Waqiah agar mereka rasa cukup dengan apa yang ada. Ini makamnya lain, ini bukan makamnya kita. Itu makamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bukan semua kita macam dia, dan bukan semua keluarga kita macam beliau. Anaknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena beliau tahu anak dia lah, dia baca macam itu, cerita macam tu. Kita tak salah, duk buat kemah, boleh.
Ha. Kita nak mati, sedekah habis semua harta. Lepas tu orang tanya, anak-anak nak duduk mana lepas ni? Khallaftu lahum suratal waqi'ah. Lepas tu anak maki hamun dia lepas dia meninggal. Anak kata, celaka apa aku. tinggal surah waqi'ah kat kami, kata. Ingat kami wali. Ha? Dia pun tak wali. Dia kata gitu kat kita pula. Tak kacau kita nanti. Maka ikut kepada makamnya kita. Kita ni orang awam, orang biasa, buat seperti mana yang telah Nabi SAW tunjukkan contoh yang tauladan, dan sahabat juga tunjukkan contoh mengikut kepada makam mereka masing-masing. Tamam. Nabi kata wasulusu katsir. 1/3 pun dah banyak, kata Nabi. Maka 1/3 kita niatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita wakaf, untuk kita wariskan dan seumpamanya, ataupun kita sedekah. Manakala 2/3 lagi adalah untuk harta kepada anak isteri kita, insyaallah. Kunci yang ke-14, melazimi bacaan, bacalah. Kunci yang ke-15, menunaikan solat duha. Solat duha sebab diluas rezeki, jangan ditinggalkannya, pasti merugi. Ini pesanan junjungan yang mulia kepada Abu Hir, teman yang setia. Abu Hir, siapa Abu Hir? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama gelaran beliau yang lain adalah Abu Hir. Rasulullah pernah menyebut kepada beliau, ya Aba Hir, wahai Abu Hir, maksudnya bapa kucing. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam Syawariqul Anwar tentang kelebihan bagi solat duha. Faqad jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha sababun li baqa'id ni'mah. Ini sebab kepada kekalnya nikmat Allah, wa sa'atir rizqi, wa sa'atir rizqi, wa hifdhis sihhati, dijaga kesihatan kita. Dan berikan keluasan rezeki. Wa hiya salatu syukri 'alal 'afiyah. Ini solat syukur kepada keafiatan yang Allah Taala beri. Wa tadfa'u an sahibiha bala'a yaumihi dzalik. Maka akan terhalang daripada orang yang menunaikan solat duha pada hari tersebut, daripada balak pada hari tersebut. Baik, kalau kena balak, macam mana? Dia sembahyang duha, aksiden juga lah. Aksiden dia dengan solat duha tak sama dengan aksiden tak solat duha. Itu beza dua perkara. Orang yang aksiden tapi dia solat duha, jangan dia kata, baca ustaz, baca dulu dalam Syawariqul Anwar, kata sebut macam-macam. Ni saya sembahyang duha, aksiden juga. Dia ingat kalau sembahyang duha, dia lepas tu tak mati terus. Dia aksiden, tapi aksiden dia tak sama keadaan dengan dia tak sembahyang duha. Keadaan dia berbeza. Kalau dia sakit, dia akan jadi sabar. Tak pun, sakitnya akan jadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak solat duha. Maka jangan tinggal solat duha. 2 rakaat. Sayyidina Umar tidak tinggal solat duha 8 rakaat sehari. Paling banyak solat duha yang mu'tamad 8 rakaat pada waktu duha lah. Solat duha, nama pun solat duha. Solat duha dibuat tengah malam pula kan? Solat duha, waktu duha lah. 8 rakaat. Jangan tinggal. InsyaAllah sama-sama kita beramal dengan perkara tersebut. Dan disebutkan, wa mimma yuwassi'u fi ar-rizqi salatul duha. Dan Nabi sebut dalam hadis, salatul duha tajlibu ar-rizqa wa tamfil faqra. Solat duha menarik rezeki, menghalang kefakiran. Tamam. Dan Nabi sebut dalam Sahih Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nabi kata setiap hari seseorang bagi tulang sendinya ada sedekah. Setiap tasbihnya sedekah. So kalau dia bertasbih pagi itu, sedekah dah kepada salah satu tulang sendi dia. Berapa tulang sendi? 360 tulang sendi. Yang perlu disedekahkan pada setiap hari. Kalau tak sedekah, yang tu yang jadi masalah. Dan ingat, binatang pokok kalau tak berzikir, maka hari itu dia akan diburu. Kijang kalau hari itu kena tembak, maknanya
hari itu dia tak zikir pagi tu, dia terlupa, dia mungkin tangguh zikir waktu petang. Rupanya dia tertangguh, kena pam. Alhamdulillah dapat rezeki kepada ahli zikir lah. Dapat rezeki kita kepada ahli zikir. Disebut oleh para ulama, binatang kalau dia tidak berzikir pada pagi tersebut, maka dia akan diburu. Pokok kalau tidak berzikir, maka dia akan ditebang. Bila pokok mula tak berzikir, dia akan mula ditebang. Ghalibnya macam tu lah. Saya duduk tengok pula kijang kena tembak, ni tak zikir dah ni. Patut kena tembak pun kan? Dia tak zikir hari tu. Kalau dia tak kena tembak tak kena, hari tu dia zikir, cukup zikir dia. Nak tembak tak kena, depan-depan lah, lari. Ni cerita, nah? Bukan berlaku ni, dia cerita. Kalau berlakunya tu lah, lari. Jadi macam mana? Kita kata, tu maksudnya dia telah berzikir pada pagi tu, pagi dan petang, cukup lengkap dengan musabba'at sekali dengan wazifah zarukiyah kan. Jadi selesai baca yang tu, memang tak boleh nak buru lah, payah cari fitra warna tak jumpa. Baik, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, amrun bil ma'ruf sedekah, nahyun 'anil munkar sedekah. Semua benda tadi berat tak? Banyak tak? Banyak. Tapi kesemuanya tujzi'u, kata Nabi, wa yujzi'u min zalika raka'atan yarka'uhuma ad-duha. Tamam? Semua tadi akan dikira kalau seorang tu sembahyang 2 rakaat duha. Selesai semua. Nampak? Tapi hak tu tak buat. Tawarah ni, tawarah solat duha ni, masya-Allah, tinggal solat duha. Tak buat juga. Nak kena istiqamah tu. Itu yang paling utama sekali. Tamam? Baik. Seterusnya, solat duha sebab diluas rezeki, jangan ditinggalkan jangan ditinggalkannya pasti merugi. Nya solat duha lah. Ini pesanan junjungan yang mulia kepada Abu Hir, teman yang setia. Nabi pernah berpesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Awsani Khalil," kata Sayyidina Abu Hurairah, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahrin." Telah mewasiat kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari sebulan. Wa rak'atai duha wa an utira qabla an arquda. Maksudnya kena sebelum tidur kena solat witir terlebih dahulu. Witir 1 rakaat pun, walau 1 rakaat. Tapi melazimi witir dengan 1 rakaat ni khilaful aula. Baliknya buat 3 rakaat. Ya, 3 rakaat 2 salam ataupun 3 rakaat 1 salam. Solat duha boleh buat 8 rakaat 1 salam, boleh. Nak buat 8 rakaat 1 salam terus pun boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh solat tarawih. Tarawih tak boleh lah, buat 20 rakaat 1 salam. Nah, tak sah. 4 rakaat pun tak sah. Buat kita Masjid Bukhari tak buat lah. Masjid lain tiba-tiba kita cadang tahun ni kita nak buat tarawih bagi cepat sikit, 4 rakaat 1 salam boleh kot, sebab dia solat sunat. Solat tarawih dia sunat tapi mengambil seperti tempat wajib, maka dia kena 2. Tak boleh 4 1 salam. Solat lain boleh, tak ada masalah. Duha 8 rakaat 1 salam. Nah, tasbih, solat tasbih berapa rakaat 1 salam boleh. Solat apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salat witir 13 rakaat, 11 rakaat 1 salam, silap, tak ada masalah, boleh kalau nak buat macam tu. Kunci yang ke-16, setengah jam kita baca ni, ataupun sekurang pada setengah jam kita baca ni, ada baki setengah jam lagi untuk khatam kitab ni. Akan khatam dengan mimbar. Bila sebut khatam, insya-Allah khatam. Makanan yang makan makanan yang terjatuh daripada bekas. Ni kena ingat. Jangan rasa jijik dengan makanan yang jatuh. Yang ni penyebab kepada rezeki berkat. Ini orang tua-tua dulu cukup pesan ni, tapi dia tak sebut hadis. Dia sebut kata ambil tu, makan tu hak keliling-keliling tu, makan tu berkat lagi, teriak dia lagi. Kita pun makan. Bila mengaji dah, ada hadis rupanya. Maknanya masyarakat kita ni hidup dengan hadis sebenarnya. Cuma dia tak cerita. Dia hidup dengan orang tua-tua, dengan para guru, dengan para ulama. Tok guru cerita dalam majlis, dia ingat kata suruh kutip saja. Hadis tak ingat. Amanah lah. Daripada dia sebut qala Rasulullah SAW, bersebut tak betul. Kerana man kadzaba alayya muta'ammidan lah. Ada, dia tak sebut hadis, dia sebut terus amalan, suruh anak-anak buat. Maka kita buat.
Makanan yang gugur jangan kau abaikan, pungutlah kembali di mulut letakkan. Pungut kembali di mulut letakkan, jangan pungut saja buh dalam pinggan. Pungutlah kembali di mulut letakkan, dengan syarat makanan tadi tidak kotor lah. Jatuh atas tik lembu, tak payah kutip lah, ini sampai pulun sangat pula lah. Tak, tengok kepada tempat yang baik lah. Tempat yang jatuh tadi kalau kata elok, tidak ada masalah, tidak kotor. Kotor di sini maksudnya tidak najis, jatuh atas najis, maka kutip dan letakkan di mulutmu. Padanya faedah jangan diremehkan, telah disebut oleh Rasul junjungan. Nabi kata apa dalam hadis riwayat Imam Jabir, man akala ma yasqutu minal khiwani wal qas'ah, sesiapa yang makan makanan yang jatuh daripada khiwan wal qas'ah. Khiwan adalah bekas makanan. Nah, kalau qas'ah juga bekas makanan, tapi boleh dimakan 10 orang. Qas'ah. Nah, Nabi kata kalau yang jatuh daripada talam makanan tadi ataupun yang jatuh daripada bekas makanan kita, siapa yang kutip amina minal faqri, maka dia akan jaga daripada kefakiran, dia tak fakir insya-Allah. Wal baras wal juzam, dia akan terjaga daripada sopak dan penyakit kusta. Penyakit sopak dan kusta pun akan jauh daripada dia. Ini maksudnya ubat sekali. Makan makanan yang gugur ni, jatuh di bawah pinggan kita tu, ini ubat. Wa surifa an waladihil humqu, dan dijauhkan daripada anaknya kebodohan. Nak bagi anak kita cerdik, makan makanan yang jatuh tadi. Atas meja makan yang kita makan, kutip balik makan. Kalau tak kotor lah. Dan kata riwayat yang lain daripada Hajjaj ibnu Allad, hadis marfu', u'tiya sa'atan fil rizqi, katanya diberikan kepadanya keluasan pada rezeki, wa wuqiyal humqu fi waladihi wa waladi waladihi, dijaga kebodohan daripada anaknya dan cucunya. Cucu tak bodoh, anaknya pun tak bodoh insya-Allah. Nah, dan disebut dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, man akala ma yasqutu minal ma'idah, siapa yang makan makanan yang jatuh daripada hidangan, kharaja waladuhu sabahal wajhi, maka anaknya akan keluar dalam keadaan wajahnya cemerlang, maksudnya segak. Nak dapat anak lawa segak, makan makanan yang gugur daripada bekas makanan tadi. Hak kita lah, tak ada kutip orang. Nah, kita makan kutip jatuh, kutip kita lah. Kawan pun kita pergi kutip juga kat meja makan. Tak payahlah sampai tu. Wa nafa'anhu al-faqru, maka wa nafa'anhu al-faqra, maka ternafi daripadanya kefakiran. Ini amalan para ulama, para salihin daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bila disebut apa dia? Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyaquz falyumit ma kana biha min adza. Kalau jatuh makanan, ambil, buang mana-mana kotoran yang ada tersebut. Kalau dia kotor, tidak najis. Kalau najis tak boleh lah. Wala yada'ha li syaitan, jangan kamu tinggalkan dia kepada syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil, mindil jangan macam mandil. Nah, isim alat. Wala yamsahu yada, wala yamsahu, minta maaf, wala yamsahu, la yamsahu, wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, jangan disapu tangannya. Nah, kalau jangan, maka kena baca yamsah, tak boleh baca yamsahu. Wala yamsah yadahu, la tadi la nahiyah, maka kena jazam. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakata. Tamam. Jadi jangan disapu tangan dia dengan mindil, lagi tak dijilat jari dia. Jangan sapu lagi tangan dengan mindil. Kita kadang nak basuh tangan, dah ada mindil, ni mindil, sapu tangan, sapu siap-siap dah. Sebab nak bagi tangan kita tak berminyak, baru kita sapu. Tak, jilat dulu. Jilat dulu jari kita, barulah kita basuh tangan tadi. Nak jilat macam mana? Jari yang paling panjang dijilat dulu. Ni, jari ni dulu. Nombor 2 yang ni, nombor 3 yang ni. Nombor 4, nombor 5. Baik. Itu apa ni faedah bagi makan makanan yang gugur daripada pinggan kita. Kemudian yang seterusnya,
Makanan yang gugur jangan kau abaikan, pungutlah kembali di mulut letakkan, padanya faedah jangan diremehkan, telah disebut oleh Rasul junjungan, tidak kefakiran juga dijauhkan, anak dan cucumu dari kebodohan. Tak jadi fakir dan juga mengelakkan daripada anak dan cucu kita daripada jadi bodoh. Penyakit sopak dan kusta dinafikan, anak yang berwajah indah dikurniakan. Jadi ini faedah-faedahnya yang saya baca tadi daripada hadis, saya tulis balik dalam bentuk syair saya. InsyaAllah nanti keluar syarahnya, tuan-tuan boleh baca terus hadis dia sekali. Kunci ke-17, menginfakkan harta ke jalan kebaikan. Berita gembira buat yang pemurah, hartanya diganti yang maha pemurah. Ini pemurah yang pertama dengan pemurah yang kedua, ini dipanggil jinas dalam bahasa balaghah. Dan makna dia tak sama, lafaznya sama, makna tak sama. Karena berita gembira buat yang pemurah, kita pemurah, tak sama dengan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Didoakan ke didoakan kepada yang kikir harta. Didoakan kepada yang kikir harta. Kikir apa dia? Kedekut. Dihapuskan serta dihilangkan ia. Ini orang yang kikir harta, orang yang kedekut, dia akan didoakan oleh malaikat pada setiap pagi agar dihilangkan hartanya. Jaga. Sebab tu jangan kita kedekut. Malaikat akan doa tiap-tiap pagi. Orang yang diberikan yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat setiap pagi digantikan harta tersebut. Yang kikir, yang kedekut, didoakan oleh malaikat agar dihilangkan harta tersebut. Bersedekah, wahai yang pemurah, jangan kau bersedih, harta yang diinfak tak kurang berlebih. Sebab tu Nabi SAW satu hari ketika mana sedang dalam rumah, Nabi SAW tanya, ada tak lagi apa-apa yang ada orang bagi duit banyak kepada Nabi, dan Nabi telah sumbangkan, bagi semua kepada golongan masakin dan fuqara yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian bila dah selesai, maka Nabi tanya, ada lagi? Maka kata sebahagian dari kalangan isteri Nabi, masih ada ya Rasulullah. Yang ada hanya 2 sahaja ya Rasulullah. Kita hanya ada 2 sahaja dinar ataupun dirham yang masih kekal. Maka kata Nabi SAW, jangan sebut macam tu. Bukan jangan sebut yang ada 2 tadi, ataupun yang kekal hanya 2 dirham saja. Tak. Yang kekal maksudnya yang masih berbaki, maksudnya, ataupun yang disebut dia yang dibagi itu yang kekal. Manakala yang ada itulah yang tidak kekal sebenarnya. Yang tidak kekal ada 2 lagi. Yang dah dibagi itu semua kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama? Saya terlupa dia punya hadis dia tu, maksud dia dan juga lafaz yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam comel. InsyaAllah nanti kita cari balik dan tulis kita. Tamam? Bersedekah tidak kurangkan hartamu, malah infakmu menambahkan hartamu. Ini yang dijanjikan Yang Maha Esa, dia pasti takkan mungkiri janjinya. Infakmu jika tidak engkau canangkan, itu lebih hampir pada keikhlasan. Jadi infak kalau kita tak canang kepada orang, itu lebih hampir kepada ikhlas. Jika sedekahmu engkau sembunyikan, pasti di akhirat di bawah naungan. Kalau kamu sembunyikan infakmu ketika di dunia, maka kamu akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang disebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa dhilluh, salah satunya adalah kelompok yang mana bersedekah yang mereka tidak diketahui sedekahnya tadi diberikan, maksudnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Al-Imam Zaid ibn Hasan radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zaid, beliau terkenal dengan seorang yang sangat pemurah. Imam Zaid, Imam Zaid bin Hasan. Imam Zaid di Madinah siapa dia? Imam yang agung. Imam apa? Jawab jangan tahu.
Imam apa? Ha? Imam? Imam? Tak, sahih, betul. Imam Ali Zainal Abidin. Betul. Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidi Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu alaihi salam, waktu ketika beliau hidup, beliau rupanya selalu bagi sedekah setiap malam ataupun setiap minggu, akan dibawa sumbangan diletakkan di depan rumah anak-anak yatim dan perempuan yang tidak ada suami, yang akan letakkan depan rumah. Jadi maksudnya setiap bulan setiap rumah dipenuhi dengan keperluan masing-masing. Dan siapa pun tak tahu, satu Madinah tak tahu kata yang bagi itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin esok pagi dia mengajar macam biasa di Masjid Nabawi, macam biasa mengajar. Waktu dia wafat baru orang tahu kata dia rupanya yang bagi sumbangan. Kenapa? Karena waktu dimandikan jenazah beliau, dilihat belakang badannya penuh dengan parut, bawa barang-barang berat sorang-sorang dia untuk bagi sumbangan kepada setiap rumah yang memerlukan. Dan dia dah tahu dah rumah mana yang memerlukan. Dan setelah dia wafat baru orang tahu. Dan setelah wafat barulah orang ingat. Orang mula dia tak perasan kenapa badan dia jadi berparut banyak sangat. Orang tak tahu lagi. Tapi lepas tu terputus sumbangan kepada keluarga yang memerlukan tadi, barulah mereka tahu rupanya yang bagi tadi adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu alaihi salam. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang ke-18. Jadi infakkan harta kita. Saudara kita memerlukan sekarang di Johor, di Johor, di Selangor, di di Pahang dan seumpamanya, maka kalau kita menyumbang walau sedikit, moga-moga akan menjadi sebab diluaskan rezeki kita dan kemudian dilapangkan kubur kita nanti, amin ya rabbal alamin. Kunci ke-18, membanyakkan sebutan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan sebutan hauqalah, hai teman. Hauqalah maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang baca dengan haulaqah. Hauqalah, haulaqah pun ada juga baca haulaqah. Pasti mencurah rahmat dan kelebihan. Ia perbendaharaan dari Tuhan, anugerah dari ia perbendaharaan dari Tuhan, anugerah darinya jangan abaikan. 100 kali hauqalah kau sebutkan, setiap hari janganlah ditinggalkan. Yang menyebutnya tak akan kefakiran, ini yang disabdakan Rasul junjungan. Baca 100 kali sehari. Dan hauqalah sedia kita maklum tadi kita baca dalam Qissatul Mi'raj, dalam Sirajul Wahhaj, bahawa ianya akan menjadi apa dia? Pokok di dalam syurga nanti. Maka jangan ditinggalkan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 100 kali sehari. Kalau lebih banyak daripada tu, alhamdulillah. Diamalkan, moga ini juga kunci kepada rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, awala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Nak tak aku tunjuk kepada kamu salah satu daripada perbendaharaan syurga? Qala bala, qala qul la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi sebut dalam riwayat yang lain, ala uallimuka kalimatin, ala uallimuka kalimatan min kanzin tahtal arsy la haula wala quwata illa billah. Nak tak aku ajarkan kepada kamu, kata Rasul kepada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari kalau tak salah ini. Maka kata Nabi SAW, banyakkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak tak kamu tahu kalimah yang diambil daripada bawah arasy. So ini kalimah yang agung. Di bawah perbendaharaan arasy. Maksud dalam perbendaharaan arasy, di bawah arasy ada perbendaharaan tempat simpanan, maka diambil keluar apa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amalkan yang tu selalu, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita rezeki yang barakah. Lepas tu disebut dalam hadis, man qala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah fi kulli yawmin. Siapa baca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali setiap hari, lam yusibhu faqrun abada. Dia tak akan kena fakir selama-lamanya. Tamam. Hadis yang cerita yang seterusnya,
Kunci yang ke-19 pertama, yang kedua terakhir, sentiasa melazimi wudu dalam apa jua keadaan sekalipun. Ni kata dalam kitab Nurain, An-Nurain fi Islahid Darain, min asbabil ghina, apa dia, al-wudu li kulli hadath, antara sebab kepada kekayaan berwudu pada setiap kali hadas. Berhadas saja ambil wudu. Maksudnya hidup dalam sentiasa berwudu, bersuci sentiasa. Tamam? Juga dimaksudkan dengan berwudu membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Boleh juga dengan makna wudu dengan makna lughawi. Lazimilah wudu, jangan kau tinggalkan ia sebab kau beroleh kekayaan. Di dalam An-Nurain ia disebutkan, An-Nurain maksudnya An-Nurain fi Islahid Darain, karangan Al-Imam Al-Hubayshi radhiyallahu anhu. Karangan Al-Hubayshi imam panutan, saya sebut sini. Karangan Al-Hubayshi imam panutan. Wudu yang dimaksudkan Rasul junjungan basuhan sebelum dan selepas makan. Jadi wudu ada dua sini. Sama ada wudu dengan maksud wudu mengangkat hadas, itu satu. Ini juga akan menafikan fakir dan juga menjaga seseorang pada hari tersebut, karena al-wudu silahul mu'min. Wudu silahul mu'min. Anak saya pernah sekali tayak, ada saudara saya balik daripada hutan, terus masuk pergi jumpa dia, budak kecil. Dia pun balik hutan pergi main dengan budak kecil. Tayak ni sampai cakap belakang saya ni, Muhammad Abu Nur, kalau tak silap saya waktu tu, kecil. Dia cakap belakang saya ni sampai punya, atau dia nampak apa tak tahulah. Maghrib pula waktu tu. Jadi saya pun baca lah. Lagi baca, saya baca Hizib Bahar, lagi kuat, tarik lagi, marah. Jadi saya bawa dia pergi kat dapur. Saya buat apa? Saya ambil wudu dekat dia. Ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, niat wudu, angkat, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, renyih terus. Hilang datang, tahu pergi ke mana. Ambil wudu. Wudu adalah silahul mu'min. Cuba amalkan, yakin. Dan ini adalah kalam Nabi SAW. Dan disebut juga wudu yang dimaksudkan Rasul junjungan basuhan sebelum dan selepas makan. Sebelum makan basuh tangan, selepas makan basuh tangan. Ini juga adalah sebab kepada mendapatkan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci ke-20, melazimi doa-doa yang khusus. Ni doa-doa khusus ni banyak. Sebab tu saya tak tulis di sini, sebab doanya banyak, macam-macam doa. Kita bacalah. Amalkanlah doa yang maksur, hai teman, doa yang diamal ulama panutan, yang melazimi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin takkan goyah. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca, insya-Allah dia akan diberikan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada doa lagi, doa qada'ud dain, doa qada' hajat, qada' apa ni, qada' hutang kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa tu, itu makruf, semua kita tahu doa tersebut. Kemudian doa baca musabba'an hari Jumaat baca. Ni ramai dah banyak masjid yang tak buat dah benda ni. Sebab apa? Sebab takut makmum marah. Semua nak balik awal nak makan. Sebab orang Melayu kan jenis makan selepas Jumaat. Jadi nak marah kalau kata Tok Imam baca banyak sangat. Baca kalau boleh lah. Kalau boleh Tok Imam itu pulang, siapa nak duduk baca. Baca selepas solat Jumaat, sebelum kita mengubah kaki kita. Sebelum ubah kaki, baca apa? Dan juga sebelum, dalam riwayat sebut sebelum bercakap. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in karangan Al-Imam Al-Malibari. Kata beliau, baca Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Karena disebut siapa yang membaca surah-surah ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih. Diampun dosanya yang terdahulu dan akan datang, dan diberikan kepadanya pahala
sebanyak mana orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu dia. Sah pahala ni. Faham? Baik, kalau tak boleh baca secara berjemaah, tok imam tak baca contohnya, ataupun masjid tak baca benda tersebut, maka kita baca dulu sebelum kita ubah kedudukan kita. Nah, sebelum ubah kaki kita tu baca dulu ni Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Muawwizatain 7 kali. Nah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan baca Fatihah saja. Fatihah, 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 Fatihah. Al-Ikhlas, akhir Ikhlas, al-Ikhlas. Muawwizatain, Muawwizatain, Muawwizatain. Jadi baca tu, tu insya-Allah lajulah. Tu insya-Allah masjid tu tok imam tu akan kena pecat terus lepas tu kalau tok imam tu baca yang tu. Baca yang tu nah. Kemudian jangan tinggal amalkan doa baginda yang diajarkan pada sahabat mulia. Abu Umamah resah dengan hutangnya, diajar baginda doa yang mulia. Tadi doa tadi yang kita baca. Nah, doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baca doa tu. Itu Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu resah dengan hutang dia. Maka diajarkan Nabi doa ini, hutangnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian amalkan wahai akhi al-musabba'at, dibacanya setelah tunai Jumaat. Jadi jangan lupa baca musabba'at. Apa dia musabba'at? Yang kita sebutkan tadi. Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Muawwizatain 7 kali, 7 kali. Tamam. Jadi musabba'at ni bukan musabba'at al-asharah macam yang disebut yang kita amalkan. Kalau di Zawiyah kami amalkan musabba'at asyarah selepas subuh dengan selepas asar. Musabba'at asyarah itu pun disebut dengan juga musabba'at al-khadiriyah. Itu amalan yang lain. Doa Sayyid, dan itu pun amalannya masya-Allah tabarakallah. Mana yang ajib. Doa Sayyiduna Adam kau amalkan, pasti kau dapatkan apa kau inginkan. Juga amalkan doa Nabi Allah Adam alaihi salam. Doa Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitu doa apa? Bila Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi, maka Sayyidina Adam diberikan oleh Allah dengan ilham dengan doa ni. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lam hajati fa'atini su'li wa ta'lam ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta li wa ardini bima qasamta fa'auha Allah Ta'ala ilaihi ya Adam qad qabiltu laka taubatak. Nabi kata, aku terima taubatmu wahai Nabi Allah Adam. Dengan doa ni insya-Allah kita akan tulis jika nanti ada siap syarahannya nanti insya-Allah. Nak tulis ni tak panjang. Saya sebut amalkan doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Doa ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dalam Kitabud Du'a. Dalam Kitabud Ad-Du'a. Kemudian lazimi juga dengan zikir yang mengelakkan daripada fakir, iaitu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kita sebutkan tadi. Karena Nabi SAW sebut, man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah, siapa yang menyebut 100 kali sehari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu amanan minal faqri, maka dia akan selamat daripada kefakiran, wa unsan fi wahsyatil qabri, maka dia nanti akan tenang daripada kekacauan di dalam kubur. Orang yang melazimi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Penutup, tamat sudah nazam ini hai saudara, bacalah ia pasti tidak kecewa. Walau kecil jangan pandang sebelah mata, padanya faedah besar buat semua. Jika kau amalkan isi kandungannya, pasti menjadi kaya jiwa dan harta. Kaya harta, namun jika miskin jiwa, tidak berguna sia-sia sahaja. Tuntutlah kekayaan jiwa dan raga, dengannya pasti engkau akan bahagia. Pujian buat Tuhan yang Maha Esa, juga selawat buat Rasul tercinta. Dan inilah khulasah kepada kitab ni sebenarnya. Kunci kepada kaya sebenarnya adalah kaya jiwa, bukan kaya harta semata-mata. Faham? Kalau kita baca kitab ni untuk cari kaya harta semata-mata tapi jiwa kosong, maka itu adalah kerugian yang besar. Tapi kesemua ni ibadah. Kalau kita lakukan perkara ni, insya-Allah kita akan menjadi orang yang kaya jiwanya. Hakikatnya kunci rezeki masih banyak lagi, cuma saya tak masukkan dalam kitab ni. Insya-Allah
cetakan yang akan datang saya cuba untuk masukkan lebih banyak lagi kuncinya dan lebih panjang lagi lah nak baca kitab tu. Tak khatam lah malam ni kalau kata lebih panjang lagi. Alhamdulillah lah, pendek aja ini. Nanti insya-Allah mungkin tahun-tahun yang akan datang kita akan baca lagi tambahan bagi kitab ni, bagi cetakan yang kedua nanti insya-Allah taala. Ada 15 minit lebih kurang untuk kita nak khatam kitab Gurindam Perjalanan Indah Nabi yang Barakah bagi kitab As-Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj. Kita dah masuk pada peristiwa di Sidratil Muntaha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Setelahnya diangkat ke Sidratil Muntaha, diperlihatkan rupa asal Jibril padanya. Jadi Nabi ketika diangkat ke Sidratil Muntaha, maka ketika tersebut diperlihatkan rupa asal Sayyiduna Jibril alaihi salam. Yang Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya yang sebenar. Tingginya langit dan bumi, sayapnya sejauh timur dan barat. Mana hujung timur? Tak siapa tahu hujung timur. Dan itulah sejauhnya sayap Sayyidina Jibril alaihi salam. Berapa sayap? 600 sayap. 600 sayap Sayyidina Jibril alaihi salam dengan warna yang berbeza-beza. Kecantikan yang luar biasa. Baginda mendengar coretan silap baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Baginda mendengar coretan qalam di sana, di tempat yang tertinggi, Jibril tidak bersama. Jadi Nabi ketika Sidratil Muntaha, Nabi naik ke tempat yang mendengar padanya coretan qalam. Coretan qalam yang mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis maqadir, takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalam ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata qalam berada di atas daripada Sidratil Muntaha, yakni pada maqam yang ke-8. Ini maqam ke-7. Sidratil Muntaha maqam ke-7. Tamam? La, minta maaf. Sidratil Muntaha pada maqam ke-8. Sariful Aqlam maqam ke-9. Mereka kata. Sebagian lagi mengatakan bahawa dak didengar dah oleh Nabi. Didengar tadi dengan makna apa? Dengan makna Nabi mengetahui apa yang ditulis. Sebab tu Al-Imam Al-Busiri rahimahullah menyebutkan dalam burdahnya, wa ilmuhu ma bainal lauhi wal qalami. Nah, ilmunya di antara lauh dan qalam. Maksud Nabi mengetahui apa yang dicatat dengan qalam. Tahu dengan apa yang dicatat dengan qalam. Ada orang kata, kalau begitu Nabi sama ilmu dengan Allah. Imam Busiri syirik karena telah menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tak cerdik betul. Awak ilmu Allah dalam lauh qalam saja kah? Ilmu Allah ada di antara lauh dengan qalam sahaja. Banyak tu saja ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada tepian. Ilmu Allah tidak ada had. Yang ditulis itu adalah yang maklumat, yang akan ditentukan oleh Allah Taala kepada makhluk yang ada pada waktu tersebut ataupun yang akan ada, dan seumpamanya. Yang dalam ilmunya Allah lebih daripada itu lagi. Maksud siapa yang tak tahu tentang Allah Taala sekarang ni? Siapa yang tak kenal Allah ni? Yang rak Imam Busiri. Sebab tu kata jangan cepat sangat nak rak. Yang rak tu bukan orang biasa-biasa juga. Guru-guru besar kepada kelompok tersebut. Guru besar pada puak Wahabiyah, Syekh Utsaimin. Dia yang rak. Kata Imam Busiri syirik. Ajib betul Utsaimin. Baginda sujud bersembah. Sekali lagi lari dia punya lagu dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Baginda sujud bersembah ta'zim pada dia, yakni Allah, melihat Tuhannya melihat tanpa melihat Tuhannya tanpa bertempat dan masa. Jadi Nabi bersujud sembah kepada Allah dalam keadaan Tuhan tidak bertempat dan tidak bermasa. Janganlah engkau mendengar ucapan si gila yang berkata Tuhannya bertempat di langitnya. Ni orang gila. Siapa kata ni? Saya kata. Dah kitab ni saya tulis. Janganlah engkau mendengar ucapan si gila. Ni orang gila ni yang kata Tuhan bertempat di langit. Ini orang
orang gila. Jangan dilayan mereka. Akal mereka duduk luar daripada otak. Tuhan tidak serupa, segala ciptaannya bertempat dan bermasa, itu sifat makhluknya. Bertempat dengan bermasa ni sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dah baca Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, Allah duduk di langit. Apa lazim apa ni? Yang naik ke langit Nabi, yang bertempat di langit Nabi. Allah bertempat di langit? Tak, yang bertempat tu Nabi SAW. Allah tidak bertempat. Faham? Faham yang tu senang. Jika kau fahami ini dengan sebaiknya, bersyukurlah. Ini pegangan Nabi mujua. Ini pegangan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, Nabi sebut dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi. Ini pegangan aku dan para sahabatku. Pegang dengan pandangan aku dan para sahabatku. Yang ini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kena sebut bagi habis. Dengan ahli sunnah wal jamaah saja, sebab lah ni semua orang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebut ahli sunnah wal jamaah tak habis. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau sebut Asy'ariyah saja pun dah cukup. Karena Asy'ariyah pada zaman akhir mutaakhir ini merangkumi Maturidiyah. Sekali kata Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari dalam kitab beliau tentang Asy'ariyah. Di sini digelarnya Habibullah mulia, kekasih Allah punya kelebihan berganda, tidak terbilang nikmat yang dikurniakannya pada baginda Nabi juga pada umatnya. Jadi Nabi bila diucapkan dengan Habibullah ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj, ketika di Sidratil Muntaha, Nabi diseru oleh Allah dengan gelar Ya Habibullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat diwajibkan kepada umat baginda, tanda syukur dengan nikmat jangan dipersia. Ini hikmah solat, ini luar biasa. Kenapa dihikmahkan solat, disyariatkan solat ketika Isra dan Mi'raj? Dalam riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ketika Nabi menaiki Isra dan Mi'raj, Nabi melihat para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya masing-masing. Ada malaikat yang berdiri, tidak duduk-duduk dah, sampai dari awal kejadian sampai ke akhir kejadian. Ada malaikat yang rokok, tidak bangun-bangun lagi. Ada malaikat yang sujud, tidak bangun-bangun lagi daripada sujudnya, sejak daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan seluruh amal tersebut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ni sebenarnya dalam solat, kita telah mengamalkan amalnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalannya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Dan ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salat diwajibkan kepada umat baginda, tanda syukur dengan nikmat jangan dipersia. Awalnya 50 sehari dan malamnya, dinasihati kalimullah bukti kasihnya. Sayyidina Kalimullah Musa alaihi salam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi turun. Nabi turun daripada Sidratil Muntaha masuk ke langit yang ketujuh. Di langit ketujuh siapa yang duduk? Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim tak kata apa. Karena beliau kalimullah, karena beliau khalilullah. Karena sya'nul khalil an yaslam li khalilih. Nah, dia akan serah kepada kekasihnya. Bila turun Nabi Ibrahim tak kata apa. 50 khair, insyaAllah 50 khair. Bagus. Nak komplain? Itu bukan sifat qalil. Nabi Musa kalimullah. Sifat dia untuk kena ada rasional kepada umatmu. Umatmu lemah, wahai Rasulullah. Umatmu tak akan mampu. Umat aku umat yang kuat, tak mampu untuk laksanakan perkara tersebut. Umat kamu lebih lemah daripada umatku dari segi tubuh badan mereka, dari segi kekuatan orang panggil luaran mereka ni, zahiriah mereka tidak sekuat umat Nabi Musa alaihi salam. Umat aku pun tak boleh nak buat, bagaimana umat kamu nak buat? Dan perbuatan Nabi Musa alaihi salam tujuan dia apa dia? Karena kasih dengan kita semua. Jangan kata Nabi Musa orang panggil nak ambil peluang untuk nak bagi cadangan dalam masalah, sebab Nabi Musa kasih dengan kita semua. Maka Nabi Musa alaihi salam memberikan cadangan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar tentang umat,
Ini kata hal Nabi kita Muhammad. Dengar umat saja, terus tak boleh duduk. Terus Nabi naik balik. Ya Allah, mohon agar dikurangkan. Maka Allah Ta'ala kurangkan 5. Turun lagi. Nabi Ibrahim, 45. Khair. Ya Allah, khair, Masya Allah. 45, okey, insyaAllah. Turun Nabi Musa, 45. Baik, berat. Berat 45. Tapi minta kurang lagi. Minta kurang lagi, 45 turun jadi 40. Turun lagi. Nabi Ibrahim, khair, 40, Masya Allah. Tadi 50 jadi 40, khair. Nabi Musa alaihi salam, dah. 40 masih banyak. 35. Naik, kurang lagi 5. Tak, Nabi Musa tak minta 5. Nabi Musa kata minta kurang saja. Tak sebut 5, minta kurang saja. Allah Ta'ala kurang lagi 5. Turun lagi 5. Turun naik. Sampailah yang terakhir Nabi SAW waktu sampai yang 5 saja lagi, Nabi Musa kata 5 pun masih banyak, wahai Muhammad. Masih banyak. Naik lagi. Dan Nabi waktu itu malu. Malu kenapa? Ini orang panggil akhlaknya baginda Rasul. Pada mula mendengar tentang umat, maka Nabi akan cepat untuk naik. Tapi bila datang hal malu pada ketika sebuah haya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi lupa umat Nabi SAW. Lupa terus, tak boleh dah. Hak ni malu dah. Bila dah malu ni, umat pun tak boleh dah. Ni dah masuk hal malu. Faham? Dan kemudian Nabi SAW pada ketika itu kata sebagian ulama, kalau Allah dah kurang 5, kalau naik lagi maka akan tak ada semayang terus. Sebab dah kalau dah 5, ghalibnya akan kurang lagi 5 lagi. Bila 5 maka hilanglah arahan suruh semayang. Maka Nabi kata tak, yang penting arahan. Yang penting nak buat semayang tu. Kalau turun lagi, tak, Nabi Musa punya harapan kurang 3 jadi 2, atau kurang 4 jadi 1. Bukan Nabi Musa suruh naik, tak payah semayang lah. Tak. Nabi Musa bukan macam tu. Suruh semayang, cuma nak suruh kurang sikit daripada 5 tadi. Baik, 50 waktu semayang macam mana 50? Kata ulama bukan 50 tadi, 50 waktu. Zuhur, subuh. Lagi 5 minit lagi ada semayang lagi. 5 minit. Oh, tak buat kerja apa kita. Nah, tapi tu nak kerja macam mana? Tak, kata ulama, kata Imam Bajuri, 50 waktu tersebut dengan maksud ataupun 50 waktu, sebagian ulama kata dengan maksud 5 waktu yang sama tapi ada 10 solat dalam satu waktu. Faham? Tarawih pun cari masjid hak 8. Semayang 5 waktu, yang ni 50 waktu nak sini. 5 waktu pun culang calik, tinggal merata. Terabuk aduk. Lepas tu nak mayang 50 waktu. Sungguh Nabi Musa sebut tu, duk sombong lah. Betul. Tapi Nabi Muhammad SAW kenapa terima dengan 5? Karena ghalaba alaihi halul haya. Karena telah menang ataupun mengalahkan Nabi dengan hal malunya Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang tidak boleh untuk dikalahkan. Dan kemudian hal Nabi tersebut berbetulannya dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Karena Allah inginkan 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad. Nampak tak pengetahuan Rasulullah bersama dengan kekasihnya? Sebab tu Nabi tak naik dah. Nabi kata cukup sakat tu. Maka Allah Ta'ala kata, ya sakat tu saja, 5 waktu. Rupanya memang Allah nak 5 pun. Allah memang nak 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi naik turun. Ini menunjukkan kepada irtiqa'nya ilmu Nabi dan semakin hampirnya Nabi dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menandingi kedudukan Rasulullah SAW. Faham? Baginda minta diringankan buat umatnya, dikurangkan hingga 5 waktu penghujungnya. Yang tu perlu kepada syarahan. InsyaAllah nanti keluar syarahan kitab ni, kita akan tulis hikmahnya tentang perkara tersebut. Moga lebih jelas insyaAllah. Wahai umat, janganlah abaikan salat kita. Ini tempat bermunajat hamba dengan Dia. Allah Ta'ala menyebut dalam salat, dalam Muwatta' Al-Imam Malik, dalam Sahih Bukhari disebutkan juga, ketika mana seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani Abdi. Lepas tu Majjadani Abdi, Asna Alayya Abdi. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Bagi apa yang dia inginkan, apa yang dia minta
diberikan kepada apa yang dia inginkan. Itu yang disebut oleh Allah. Maksudnya ketika sembahyang, seorang tadi sebenarnya hakikat sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab apa yang dibacakan olehnya. Ini pintu iman pembeza ia pintu Maulaya salli wa sallim daiman abada, ia pintu iman pembeza. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ia pintu iman pembeza ke macam mana? Ia penentu. Ia penentu Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ia penentu iman ia penentu iman pembeza kekufuran. Ia penentu, kita tulis kita tak baca. Ia penentu iman pembeza kekufuran, yang kotor hatinya pasti rasa keberatan. Solat adalah pembeza kepada iman dengan kufur, dan orang yang kotor hatinya pasti akan rasa berat dalam menunaikan solat. Itu baru solat fardu. Solat fardu adalah pembeza kepada kekufuran dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah jika kau dipilih oleh Tuhan, sujud padanya tiap hari tak keletihan. Orang yang sujud kepada Allah tidak tinggal sehari semalam solatnya, bermaksud Allah bersedia untuk bertemu dengannya pada setiap masa tersebut. Faham? Yang bermasalahnya kita, bukan Allah. Maksud Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut ini kesyukuran yang besar. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin waktu berwuduk akan pucat muka dia. Habis pucat ni tangan-tangan. Maka orang tanya, kenapa wuduk ni dalam keadaan pucat? Kata beliau, kamu tahu siapa yang saya nak menghadap sekarang ni? Nah, ini raja segala raja. Kita main semayang, relax, tak ada apa. Nah, tenang ya, masa macam tak ada apa ya. Nah, cuba kalau kata raja jemput kita ni, bagi surat, Fulan bin Fulan dijemput datang ke istana untuk bertemu dengan raja. Agak-agak kita nak buat persediaan apa waktu tu? Nak berjalan macam mana depan dia? Kita nak bergerak macam mana? Lepas dia bersalam dengan dia, kita nak ke kanan ke kiri? Ada rehearsal siap. Nah, solat kita main, habis. Orang duk wirid, kita duk main handset. Ni, duk main handset. Orang duk wirid dan lagi cakap telefon. Hello. Cuba depan raja buat itu dia. Cari kena tendang keluar, anak bukit bukan anak bukit, keluar sampai ke bedu. Nah. Dengan raja kita takut. Dengan raja, segala raja kita boleh main handset, no? Allah. Tu kena jaga-jaga. Solat itu tiang agama, jangan runtuhkan. Jika runtuh ia, maka hamba tak bertuhan. Kalau runtuh tiang agama, maka hamba ni tidak bertuhan. Mudahlah musuh roboh masuk runtuhan, diubahnya corak kehidupan dan pegangan. Kalau dah rumah runtuh, maka musuh akan mudah untuk masuk dalam runtuhan tersebut, dan dia akan ubah corak, dan dia akan ubah semula landscape dalam kehidupan seseorang tersebut. Maka orang tadi akan jadi seseorang yang lain daripada apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di sini tempat perpisahan antara Jibril dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Jibril ketika Rasulullah ditinggalkan oleh beliau, maka Rasulullah mengatakan, ayatrukul khalilu khalilah. Setelah jauh perjalanan kita macam ni, kekasih meninggalkan kekasihnya. Maka kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, kalau saya melepasi kawasan ini, lah taraktu, saya akan terbakar ya Rasulullah. Maka di sini menunjukkan bahawa Rasulullah kekuatan tubuhnya lebih kuat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Kekuatan Nabi lebih kuat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Karena Nabi boleh melangkaui tempat yang tidak dilangkaui oleh para malaikat Allah. Dipanggil Sidratil Muntaha. Sidrah, daun bidara, yang daunnya seperti telinga gajah. Buahnya sebesar khulal.
Dia macam mangkuk besar di negara Hijaz. Buah dia, buah bidara tu besar-besar. Dan kemudian pokoknya berada pada langit yang ketujuh, dia punya usul. Dan furuknya naik mencabang sampai ke Sidratil Muntaha. Itu pokok yang luar biasa besar, nah, yang tidak dihampiri oleh mana-mana makhluk Allah Ta'ala melainkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penutup. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Perjalanan baginda penuh keajaiban, diperjalankan Tuhannya penuh kecintaan. Anugerah kepada kekasihnya mulia, tidak kenal penatba wa umat kepadanya. Ini anugerah Allah kepada Sayyidina Rasul sebagai tasliyah, memberikan berita ataupun menyembuhkan kedukaan Nabi SAW setelah kewafatan dua orang kekasih Nabi, Sayyiduna Abu Talib dan juga Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anhuma. Saya berpegang pandangan Abu Talib ahli syurga. Jadi tuan-tuan, benda tu khilaf di kalangan ulama. Ada pandangan ulama kata Abu Talib adalah berada dalam neraka dan dia berada dahdah minan nar, maksudnya duduk di tepi neraka, dibakar dengan dipakaikan kasut, kemudian terbakar sampai ke otaknya. Tapi saya berpegang dengan pandangan Al-Imam Zaini Dahlan, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan sebahagian para ulama berpegang dengan pandangan bahawa Sayyidina Abu Talib adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Kalaulah Abu Lahab dilepaskan oleh Allah setiap Isnin, bukan Isnin hari Maulid saja, setiap Isnin, setiap minggu, dilepaskan Abu Lahab daripada siksaan kubur, dikeluarkan dari celah jarinya susu untuk dia minum, kerana gembira dengan sehari sahaja lahirnya Nabi. Abu Talib setiap hari gembira dengan Nabi SAW, setiap hari, dan malah mempertahankan Nabi daripada segala ancaman, malah membiarkan Nabi, mempertahankan Nabi dengan nyawanya. Takkanlah Allah Ta'ala tidak pandang dia dengan rahmat. Moga-moga dengan rahmat sebut. Dan saya sebut ni bukan tidak ada khilaf, ya ada khilaf di kalangan ulama. Saya pilih pandangan yang kata dia masuk syurga. Masalah, saya tak kata dia Muslim, saya kata dia berjaya di akhirat nanti. Saya tak kata dia Muslim, saya kata dia berjaya. Karena tu Abu Talib ditulis oleh ulama, antaranya Imam Zaini Dahlan tulis kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Abi Talib najah, selamat dia di akhirat nanti daripada siksaan kubur. Saya pegang dengan pandangan tersebut. Masing-masing siapa nak pegang pandangan tu silakan. Dan saya lebih suka beradab dengan keluarga baginda Rasul SAW dalam masalah tersebut. Moga-moga kalau saya tersilap nanti pun di akhirat, saya dah ada pegangan saya. Sayyidi Zaini Dahlan, mufti Makkah, Al-Imam Suyuti. Kalau Allah Ta'ala bersoal saya kata saya mukhallid. Mukhalladnya Imam Suyuti. Imam Suyuti dah jawab. Itu penting mukhallid tu. Dia ada mukhallad, dia ada mujtahid yang bagi pandangan. Saya duduk belakang mereka. Alhamdulillah, belakang. Mereka tolong jawab, saya tak jawab. Imam Suyuti ada, Imam Zaini Dahlan ada, ni kibar awliya Allah Ta'ala. Kalau dia ahli syurga, macam mana? Tak malu kan nanti di akhirat jumpa Abi Talib? Bukan hang kah dulu kata aku nak kau? Tak malu? Lebih baik apa? Duduk diam. Tak mau kata apa? Duduk diam. Tutup mulut. Syurga pun tak, neraka pun tak, duduk diam. Tu yang sebaiknya. Tamam. Saya kata dia ahli syurga. Saya kata, saya pegang dengan pandangan para ulama yang kata dia ahli syurga. Maka terpulang kepada tuan-tuan semua untuk pilih pandangan yang mana satu pun. Dan kita ada kitab yang dikarang oleh para ulama. Dan kalau ada rezeki kita baca kitab tu. Banyak kitab nak baca kat Masjid Bukhari ni, no? Ada rezeki baca, ada rezeki baca. Saya sebut ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, nanti di syurga Allah Ta'ala kita jumpa dengan Imam Zaini Dahlan sendiri, suruh dia baca sendiri kitab tu depan kita, insya-Allah. Nanti di syurga, ahli syurga akan ada majlis seperti di dunia. Dan ajaibnya, setiap kita boleh masuk semua majlis tu. Kita boleh duduk dalam masa yang sama majlis Imam Syafi'i. Jadi ada majlis Imam Abu Hanifah, masya-Allah, duduk dengar Imam Abu Hanifah ni. Kita duduk ada juga dalam majlis tu. Ada. Tapi duduk dalam majlis Imam Syafi'i, kita juga tu. Karena syurga ni alam dia lain daripada dunia. Faham? Dan kita juga boleh duduk dalam majlisnya Al-Imam Zaini Dahlan.
Dalam majlisnya Imam Syafi'i, Imam As-Suyuti kata majlis Ustaz Nazrul tak ada apa lah, no? Santri tak boleh tinggal lah. Jangan tinggal tu guru. Kurang 14 orang tu duduklah dengan kita juga. Tak gitu. Nah, kalau masuk syurga lah. Kalau kita tak masuk syurga, moga-moga Syahrimi akan tariklah tok guru dia masuk syurga Allah Taala. Kalau dia ahli syurga lah. Ya. Insya-Allah ahli syurga. Amin. Amin lah. Nampak macam tak pada yakin ya? Yakin insya-Allah. Merentasi ujian perlu teman setia, jadikan temanmu para siddiqin mulia. Jadikan, maksudnya dalam ni antara faedah kepada perjalanan Nabi, perjalanan kita menuju Allah perlu kepada teman. Jangan sorang-sorang. Perlu kepada teman. Nabi menuju ke hadratillah pada malam Isra' dan Mi'raj ditemani Jibril, Mikail, Israfil. Ini teman-teman yang mulia, siddiqin, aulia, salihin. Ini yang patut kita jadikan teman kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj baginda bukti tinggi maqam dirinya, tak terbanding seluruh makhluk di jagat raya. Tak ada siapa boleh membandingi Rasulullah dengan dirinya. Takkan ada orang yang boleh membandingi dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Mi'raj menunjukkan ketinggian kedudukan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tinggi kedudukannya, namun tak lupa tetap merendah diri, aku adalah hamba. Cuba tengok, bila di Mi'raj dah sampai ke tempat yang tertinggi, bila Nabi ditanya oleh Allah, kamu nak apa wahai Muhammad? Maka kata beliau, saya nak jadi hamba Allah Ta'ala. Nak jadi hamba lagi waktu tu. Kalau kita Allah apa lagi kemah ni, lagi pada naik lagi ni, naik kapal terbang duk bisnes kelas pun dah tak ada dah. Dia naik tu sambil kembang, tengok orang masuk ekonomi, dia pun naik ekonomi dulu ni. Naik tengok orang ekonomi, masuk bisnes. Oh, kemah duduk. Ayak Milo dah, Ayak Milo. Tanya Ayak Milo. Orang ni tak boleh jamu lagi, dia boleh jamu dulu. Sebab bisnes. Lagi sekarang lagi nu atas pada bisnes. First class. Yang tu saja pun dah tak ada dah. Habis rank rasa kemah tak ada dah. Tu baru naik udara saja, langkah awan. Kalau jatuh kapal terbang tu, first class pun jatuh juga. Faham? Ke first class selamat waktu tu. First class insya-Allah, kata Bukhari, insya-Allah. First class tidak jatuh. Kalau jatuh, ekonomi saja kita akan lepaskan. First class dengan business class kita tengok balik keadaan. Kalau first class perlu dijatuhkan, kita jatuhkan sekali. Tak ada, semua akan jatuh sekali. Tu pun dah masa naik tu kembang hidung, kembang punggung, sampai tempat duduk first class tu tak cukup. Tengok Nabi macam mana merendah diri. Kata beliau, innama ana abdun, aku adalah hamba. Jadikanlah baginda panduan hidup kita, pasti akan bahagia dunia dan di sana. Jadikan Nabi sebagai panduan kita. Saya lebihkan perbahasan dalam Isra' dan Mi'raj kita ini lebih kepada kecintaan, lebih kepada adab. Sebahagian ulama mengarang Isra' dan Mi'raj melihat kepada sudut setiap peristiwa yang berlaku. Saya menceritakan juga sama yang keadaannya, cuma saya lebihkan pada sudut adab dan juga tata susila kita dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada masyrabnya, masing-masing ada dia punya ambilan dan juga cara memandang kepada kisah tersebut. Maka ni penutup ni adalah kesimpulan kepada perbahasan kitab Isra' dan Mi'raj kita. Inilah kisah Mi'raj Nabimu yang berjasa, telitilah pasti kau telitilah pasti kamu akan telitilah pasti kamu kan jatuh cinta. Kan ni bukan akan, dia bukan akan, no? Telitilah pasti kamu kan jatuh, betul ya, no? Telitilah pasti kamu akan jatuh cinta. Betul. Tak, maaf, saya silap. Telitilah pasti kamu akan jatuh cinta. Telitilah kisah ini, pasti kamu akan jatuh cinta kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Saya tamat mengarang kitab ini pada 21 Ramadan 1441 al-muwafiq 14 Mayu 2020. Baitun Nur Al-Bukhari,
Al-Hayy Al-Ashir Qahirah Misr Al-Mahrusah atau Misrul Mahrusah. Jadi saya karang kitab ni di Mesir, di rumah saya Baitun Nur. Rumah saya namakan dia Baitun Nur. Al-Bukhari, kerana di rumah tersebut dikhatamkan Sahih Bukhari selama 10 majlis, 10 hari pertemuan dikhatamkan Bukhari, dan majlis tersebut telah diucapkan ucapan tahniah dan juga diberikan sanad oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, dan juga Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah taala. Syekh Abdul Huda, saya baca Sahih Bukhari dengan beliau selesai sampai sempurna dengan ada beberapa orang sahabat-sahabat saya, Ustaz Zaki, Ustaz Siraj, anak-anak saya, isteri saya, Ustaz Zakwan, dan kami ke Turki. Dan saya pernah minta Syekh Abdul Huda Yaqubi, sanad dia tinggi masya-Allah. 19 orang dia lalu sampai ke Imam Bukhari. 19 orang. Dan saya pernah minta tanya kepada dia, boleh tak kalau dia nak datang ke Malaysia? Kata beliau, saya boleh datang ke Malaysia, kata dia. Masa tu sebelum Covid. Boleh kalau nak buat majlis sama Bukhari dengan beliau. Lepas tu dia tanya kat saya berapa orang yang akan hadir. Saya kata yang tu tak pasti lagi. Di mana nak kena buat? Saya tak ada tempat lain yang cadang tu. Tempat ni kalau nak main, saya dah cadang ni, sebab ni pun dah macam Bukhari dah. Dia punya bumbung, dia punya atap ni, dia punya kubah dia macam maqam Al-Imam Al-Bukhari di Bukhara. Jadi kalau Syekh Abdul Huda mai ke sini lah, dia tengok Masjid Bukhari ni, lagi semangat baca Sahih Bukhari. Saya pernah minta kepada dia keadaan tersebut, dan dia kata boleh insya-Allah. Kemudian jadi Covid. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki peluang, kita bincang lagi dengan dia kalau dia boleh datang. Moga-moga nanti akan diberkati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Dia cucu Nabi SAW, sekarang menetap di Morocco. Ulama besar, ahli sufi, wali Allah Ta'ala. Kami waktu hadir ke Turki, seorang di kalangan hadirin, di kalangan ulama, satu hari waktu dalam majlis tu dia sakit kencing manis, tak boleh nak main. Jadi dia pergi duduk di rumah lah, duduk di hotel. Malam tu waktu dia tidur tu mimpi jumpa Nabi SAW. Dicerita balik dalam majlis. Dalam majlis kami diceritakan. Syekh tu kata Rasulullah datang dan Rasulullah kata kepada saya, kenapa tak pergi majlis aku? Kata dia, majlis mana ya Sayyidi? Majlis Sahih Bukhari. Yang dibacakan, kenapa tak pergi? Kamu pergi ke sana, kamu akan sembuh daripada sakit kamu, insya-Allah. Kata Nabi. Terus dia kata, saya lepas tu tak tinggal dah majlis ni. Dia kata. Hari tu dia tinggal sebab sakit, kencing manis dia terlalu tinggi, menyebabkan dia jadi lemah badan, tak boleh nak pergi. Lepas mimpi tu, terus tak tinggal majlis daripada awal sampai ke habis. Itu antara barakah majlis Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi. Dan alhamdulillah waktu khatam Bukhari di rumah saya, yang ada ramai juga yang hadir di sini waktu tu di rumah saya, waktu mula-mula pandemik, mula-mula Covid, pakat duduk di rumah saya baca Sahih Bukhari daripada pukul 10 pagi sampai 3 pagi. 10 pagi 3 pagi. 10 pagi 3 pagi. Macam berhenti semayang dengan tidur saja. Dan khatam selama 10 hari Sahih Bukhari. Dan yang lebih mengujarkan saya, bila mana Syekh Abdul Huda Yaqubi sendiri yang bagi ucapan bagi majlis tersebut, dan dia hantar ucapan dia daripada Morocco, dia hantar kepada saya daripada anak murid beliau, dan diucapkan doa, dan akhirnya diberikan ijazah kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut, seakan-akan mereka mendengar terus daripada beliau. Di sanad depa tu sambung terus dengan Syekh Abdul Huda Yaqubi, walaupun yang bacanya adalah saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak semua hadirin, dan juga khususnya kepada pihak Masjid Al-Bukhari, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, atas layanan, atas semua yang dilakukan untuk kita dalam majlis ini. Dan kita dah kali yang ke-7, majlis yang ke-7 di Masjid Bukhari ini. Dan moga-moga ianya akan berterusan kecintaan dan hubungan kita semua ni kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan diputuskan dengan barakahnya ilmu dan barakahnya bersambung dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf selama 3 hari ini ada kesilapan dan kesalahan. Moga-moga Allah taala ampunkan dosa-dosa kita. Jadi saya serahkan kembali kepada ayahanda kita, insya-Allah.